Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intan Zahira ada bersama dengan kita Hanisen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita akan memulakan siri yang pertama untuk live ulang kaji kita. Ulang kaji apa? Umrah dan haji insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah seperti yang telah diwar-warkan, sesi ini akan berjalan insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan kita jalankan setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Isnin hingga Jumaat pada jam 10 pagi dan ada ulangan. Ulangannya adalah rakaman yang akan saya postkan di IGTV, bagi adik Instagram dan boleh tengok juga di YouTube. Yang kat Facebook ni pun ada juga dia punya rakaman dia, jangan risau. Okey. Jadinya tolong, boleh tolong saya? Tolong sharekan kepada kawan-kawan. Okey. Tolong sharekan kepada kawan-kawan. Kalau dah share tolong komen. Sudah. Okey. Alhamdulillah, dari jauh Tuan Firdaus Abdul Hadi ni adalah pengurus Macang ya. Jadi tuan-tuan mungkin ada sahabat-sahabat yang mungkin daripada Macang ke, boleh hubungi beliau lah. Betul kan? Okey. Jadi Alhamdulillah. Baik, jadi tanpa membuang masa insya-Allah kita meneruskan siri yang pertama ini. Pada siri-siri yang awal ini insya-Allah kita akan membicarakan ataupun kita akan membincangkan tentang apa? Tentang motivasi. Kenapa kita perlu motivasi? Okey, sekejap lagi saya cerita. Berdasarkan kitab Inspirasi Haji, okey, ada menyenaraikan sekurang-kurangnya 10 kemuliaan orang berhaji. Okey, ini kitabnya Inspirasi Haji yang diterjemahkan oleh Datuk Daud Cik Ngah, Pengerusi Eksekutif Andalusia Travel and Tours Cawangan, Travel and Tours Sdn Berhad. Okey. Ini adalah terjemahan dan adaptasi daripada kitab asal, iaitu tajuk kitab asalnya adalah Labbaik Allahumma Labbaik, karangan almarhum Sayyid Muhammad Alawi, ya, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, salah seorang ulama yang berada di Mekah, okey, ataupun berdekatan dengan Mekah. Okey, bukan di kota Mekah tu tapi berdekatan. Dan almarhum, ya, almarhum. Sekarang ni ada anaknya Said Ahmad. Banyak kali juga datang ke Malaysia berdakwah dan ramai juga orang yang berpeluang ke sana pergi menziarahinya. Okey.
Ini adalah kitab ini. Ia menceritakan tentang apa? Pada awal-awalnya menceritakan tentang ada 10 kemuliaan. Okey, 10 kemuliaan bukan sedikit, banyak. Okey, itu pun baru sebahagian. Dia mengatakan di situ apa? Hanya sebahagian sahaja. Baik. Kenapa pada kitab ini okey dimulakan dengan kemuliaan? Menceritakan tentang kita tengok tajuk dia ya. Tajuk dia pada mula-mula diceritakan tentang berita gembira. Kemudian menceritakan tentang anjuran ibadah haji dan umrah serta keutamaannya. Kemudian menceritakan tentang keutamaan dan kemuliaan orang berhaji. Dan seterusnya. Ada beberapa lagi bab 1 yang menceritakan tentang falsafah ibadah haji yang banyak menceritakan tentang kemuliaan, kelebihan, keuntungan. Untuk apa? Untuk memberi inspirasi kepada kita. Betul? Untuk memberi inspirasi. Supaya apa? Supaya kita yang tak pernah pergi, kita berasa nak sangat pergi. Bagi yang dah pernah sampai, rindu nak datang lagi. Itu adalah motivasi, itu adalah anjuran. Itu adalah cara kita juga untuk kita menyampaikan dakwah kepada orang lain. Okey, kita menceritakan dulu kelebihan-kelebihan, kita menceritakan dulu keutamaan-keutamaan. Sehingga apa? Sehingga orang rasa rindu nak datang, sehingga orang rasa nak pergi. Bako-bako nak pergi. Hari tahun ini hanya beberapa orang sahaja rakyat Malaysia yang dapat menunaikan haji. Berapa beruntungnya mereka. Okey. Jadi ada dapat apa-apa? Ada dapat point, ada dapat maklumat-maklumat, boleh tolong kongsikan, boleh komen dekat bawah. Boleh komen dekat bawah poin-poin yang anda dapat, supaya mungkin ada yang datang lepas ni, ada kawan-kawan yang datang lepas ni, dia boleh pula baca kan. Okey, insya-Allah. Baik. Jadi topik kita hari ini, kita tak membincangkan 10 kelebihan itu. Kita hanya membincangkan tentang 3 hadis penghapusan dosa orang yang berhaji. Kenapa saya pilih tajuk ini pada pertemuan yang pertama ini? Kerana apa? Siapa yang tidak terlepas daripada melakukan dosa? Kita semua asli. Okey. Kita semua asli, bukannya maksum, betul? Kita pendosa. Yang maksum itu adalah Rasul, adalah Nabi. Mereka itu maksum, iaitu dipelihara. Maksum itu maksudnya dipelihara daripada dosa yang sebelum, dosa sekarang dan dosa yang akan datang. Semuanya telah diampunkan dan terpelihara. Tapi kita, umat biasa, kita berdosa. Kita selalu melakukan dosa. Sebab itu apa? Sebab itu kita dianjurkan. Nabi SAW mengajarkan kita untuk sentiasa beristighfar. Paling kurang sehari 70 kali. Itu paling kurang. Ya. Itu paling kurang 70 kali beristighfar. Istighfar ini bagaimana? Yang paling mudah adalah astaghfirullah. Itu. Apa dia? Astaghfirullah. Panjang lagi adalah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Malah betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, berbagai ibadah-ibadah ataupun amalan-amalan yang mudah sahaja untuk dibuat, yang menggugurkan dosa kita. Kita ambil wuduk, basuh tangan, air yang jatuh itu dia bukan membazir kan, air yang jatuh yang kita untuk berwuduk itu menggugurkan dosa. Suami memegang tangan isteri menggugurkan dosa, dan pelbagai lagi amalan yang sebenarnya kita buat setiap hari yang menggugurkan dosa. Tapi semua dosa itulah dosa-dosa kecil. Dosa besar dia ada syarat-syarat dia yang mungkin kita akan bincang pada akan datanglah. Okey.
Jadi di sini saya mengambil tajuk ini 3 hadis penghapusan dosa orang yang berhaji. Siapa yang tak berdosa kat sini kan? Itu. Itulah jadinya maksudnya topik ini akan menyentuh kita semua. Tak ada siapa yang terlepas daripada tersentuh dengan topik ini. Betul tak? Okey. Jadi siapa yang baru datang ataupun baru menyertai kita punya live ini, okey, live ini kita membicarakan topik hari ini 3 hadis penghapusan dosa orang yang berhaji, dan kita akan mengadakan live ini insya-Allah setiap hari Isnin sehingga Jumaat pada jam 10 pagi sehingga 10.30 pagi, dan ada ulangan dia yang saya postkan di IGTV dan di YouTube. Sebaiknya datang online sebabnya boleh bertanya kan, ataupun boleh berkomunikasi dengan saya. InsyaAllah kita akan lebih mudahlah kan, lebih berinteraksi. Maksudnya ilmu itu lebih mudah untuk dicapai. Okay. Baik, hadis yang pertama tentang penghapusan dosa. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan. Sayyidina Abu Hurairah ni makruflah, kita selalu dah dengar nama dia. Nama beliau ini Sayyidina Abu Hurairah asalnya adalah ahli sufah, ataupun kita boleh panggil sekarang ni orang gelandangan, tak ada rumah, duduk hanya di beranda Masjid Nabawi. Tetapi kelebihannya apa? Kelebihannya dia tidak disibukkan dengan pekerjaan. Dia tidak disibukkan dengan keluarga. Jadi dia banyak masa dapat bersama dengan baginda Nabi SAW, sehingga sekarang beliaulah yang meriwayatkan hadis yang sangat banyak. Okey. Apa hadisnya? Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa hadis mafhumnya umrah ke umrah lainnya akan menghapuskan dosa-dosa yang ada antara kedua-duanya. Ada sambungan hadis dia. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasannya selain syurga. Siapa yang tak nak? Kan? Siapa yang tak nak? Kita buat umrah ini mudah. Okey, nanti akan datang kita akan mengulang kaji tentang cara-cara membuat umrah. Umrah ini mudah sahaja. Dalam masa beberapa jam, dalam 2-3 jam sahaja sudah selesai. Tetapi haji ini mengambil masa beberapa hari. Sebab itu haji ini balasannya lebih besar. Bukan sahaja dihapuskan dosa, tetapi mendapat mendapat syurga. Kalau seseorang itu mendapat haji yang mabrur ni ada syarat-syaratnya. Akan datang mungkin kita akan membicarakan pula tentang haji mabrur. Jadi apa balasan haji mabrur ini? Balasannya adalah syurga. Itulah yang kita idam-idamkan. Syurga Allah Subhanahu wa taala. Umrah ke umrah lainnya. Jadi di sini kita buat satu umrah dan buat lagi satu umrah akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Ini adalah salah satu anjuran untuk kita membuat umrah itu berulang-ulang kali kalau berkemampuan. Okey, dah bersedia untuk saya kongsikan hadis yang kedua. Okey. Hadis yang kedua pula adalah Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhaji dengan tidak berbuat keji dan fasik dosa maka dia akan bersih daripada segala dosa sehingga menjadi seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya. Kat sini ada syarat, dia letakkan syarat. Kalau kita perasan tadi, haji tadi pun dia letakkan syarat. Apa dia? Haji yang mabrur. Kat sini pun dia letak syarat juga sebenarnya. Haji dengan apa? Dengan tidak membuat perkara keji dan fasik. Okey, fasik ni apa? Fasik ni adalah perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar. Jadi siapa yang melakukan dosa besar,
Yang belum bertaubat dia tu dikira fasik. Dipanggil fasik. Okey. Kalau orang yang melakukan dosa kecil, macam kita yang tidak terlepas daripada dosa kecil, dipanggil asi, iaitu orang yang bermaksiat. Okey, fasik ini orang yang membuat dosa besar. Jadi orang yang tidak membuat perkara keji, orang yang tidak membuat perkara fasik dan dia berhaji, maka dia dibersihkan daripada apa? Daripada segala dosa sehingga menjadi seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya. Masa kita lahir, tidak ada taklif, tidak ada tanggungjawab ke atas kita. Malah kita dilahirkan suci, tidak ada dosa. Jadi begitu, dosa dibersihkan daripada kita. Masya Allah. Dosa-dosa kita yang dulu, dah berapa lama kita hidup. Ada yang sudah hidup 20 tahun. Ada yang sudah hidup 30 tahun. Ada yang sudah hidup 40, 50, 60, 70, 80. Siapa yang umur dia panjang dia sangat beruntung. Tapi beruntung bagi siapa? Bagi yang menggunakan umur itu untuk berbuat kebaikan. Bagaimana dengan dosa-dosa kita yang terdahulu? Dosa-dosa itulah kita minta ampun. Dan Allah telah memberikan caranya. Apa dia? Ini dia. Antara kelebihan kita berbuat haji adalah diampunkan dosa. Seperti mana? Seperti dilahirkan oleh ibu. Bayi saat dilahirkan oleh ibu tak ada dosa. Masya Allah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Maha Penerima taubat. Allah itu Maha menerima. Kita berusaha. Allah dah berikan cara je, kita berusaha untuk melakukan apa yang Allah suruh. Dan ini salah satunya inspirasi ataupun kelebihan untuk memotivasikan kita melakukan haji, diampunkan dosa. Terima kasih kepada semua yang masih ada bersama dengan kita. Nanti boleh kongsikan kepada kawan-kawan. Lepas ni pun boleh lagi share, boleh jadi ajak kawan-kawan untuk sertai esok punya kursus pula. Esok punya kita punya live pula kan. Okey, baik. Jadi hadis yang seterusnya. Hadis yang ketiga, riwayat Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah secara sempurna haji dan umrah. Kat sini pun dia letak syarat dia juga. Sebab tu kita kena belajar. Bukan sahaja kita membuat umrah, bukan kita sekadar membuat haji hanya mengikut mutawif, hanya mengikut jadual yang diberi oleh tabung haji. Tapi kita kena belajar, kita kena tahu. Sebab apa? Untuk kita mendapat kelebihan-kelebihan ini sebenarnya ada syarat dia. Baik, kat sini dia letakkan syarat dia apa pula? Kerjakanlah secara sempurna haji dan umrah. Okey, berdasarkan kitab rujukan ni tadi, inspirasi haji tadi ada dia letakkan makna. Okey, apa yang dimaksudkan dengan mengerjakan secara sempurna haji dan umrah bermaksud apabila kerjakan haji tu kerjakan juga umrah. Mengerjakan umrah pula kerjakan juga haji. Itu baru sempurna. Maksudnya apa? Kita buat haji, buat umrah baru sempurna. Okey. Baik, kita kembali kepada hadis. Kerjakanlah secara sempurna haji dan umrah, kerana pengerjaannya secara sempurna akan menambah umur dan rezeki serta menghilangkan dosa-dosa anak Adam, sebagaimana ububan menghilangkan kotoran besi. Seperti kita tengok kalau besi karat ataupun besi yang kotor, dia susah nak dibuang, kena disental, kena guna kertas pasir mungkin kan, ataupun ada cara-cara lain. Maksudnya dosa-dosa kita itu
yang telah melekat di hati kita, sepertinya kita tahu bahawa setiap maksiat bagaikan titik hitam yang menitik di atas hati kita yang akan memudarkan cahayanya. Sebab itu, apabila kita banyak buat maksiat, apabila kita banyak buat dosa, titik-titik hitam itu jadi banyak, hati kita jadi gelap. Susah untuk kita menerima hidayah, yang hidayah itu adalah sifatnya cahaya. Cahaya tak dapat menembusi objek yang legap, kan? Cahaya tak dapat menembusi objek yang legap, jadi kita kena bersihkan dahulu dosa-dosa, maksiat-maksiat yang telah kita lakukan. Banyak cara-cara lah untuk kita menghapuskan dosa, dan salah satu yang dikatakan di sini adalah mengerjakan haji dan umrah secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah, sangat pengasih. Dia tahu bahawa kita ni banyak buat dosa. Dia tahu kita ini banyak buat maksiat. Jadinya apa? Dia memberikan kita solusi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita contoh, iaitu yang boleh menjadi qudwah, iaitu ikutan kita, iaitu Nabi SAW, dan memberikan juga cara-cara, memberikan juga ibadah-ibadah, cara membuat ibadah, supaya apa? Kita boleh menghapuskan dosa-dosa kita dan kita dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Jadi kita telah membicarakan tiga hadis tentang pengampunan dosa. Jadi kita tengok semula, kita ulang kaji semula. Terima kasih kepada yang komen, terutama sekali Intan Zahirah dan yang lain-lain yang ada komen, okey, tentang poin-poin yang kita telah bicarakan. Jadi kita ulang kaji sedikit. Apa benda yang pertama? Supaya kita boleh ingat, kita terus masuk ke dalam otak, terus masuk ke dalam hati. Yang pertama, umrah ke umrah lain merupakan penghapus dosa. Kemudian hadis yang kedua tadi kita membicarakan tentang apa? Orang yang membuat haji tanpa melakukan dosa yang keji, dia ibarat bayi yang baru lahir. Kemudian tiga, membicarakan tentang apa? Akan umrah yang sempurna tadi dan haji yang sempurna akan menghilangkan dosa anak-anak Adam, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua. Insya-Allah kita akan meneruskan lagi. Jadi boleh memberi feedback, boleh komen kat bawah atau boleh mesej saya memberikan feedback, okey, tentang kelemahan yang ada dalam penyampaian ini ataupun ada cadangan-cadangan yang lain. Okey, boleh komen ataupun boleh terus mesej saya ataupun boleh terus PM dekat Facebook ini ataupun mana-mana media sosial kami, insya-Allah. Jadi seperti biasa, pejabat kami ni buka, pejabat Bahau ni buka setiap hari Isnin sehingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga 6 petang, kecuali Sabtu dan Ahad dan cuti umum. Jadi hari Jumaat ni insya-Allah Raya Haji tutup pejabat. Okey, ada apa-apa boleh terus WhatsApp saya pada nombor yang saya berikan di sini, 0178951670, atau boleh juga hubungi nombor pejabat. Nak senang WhatsApp je, nak senang mesej je Facebook pun boleh, tak ada masalah. Okey, wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua yang bersama pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.